Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Dan telah engkau meminum akan minuman yang bercampur dengan adil, maka tiada binasa engkau dengan sejuk raja semata-mata, dan tiada dengan panas kau semata-mata. Maka seperti apa kehendak kamu, dan sampailah engkau kepada maksud menawan, dan sembuhlah engkau daripada dua penyakit dengan sejahtera. Sebelum daripada ini, kita ada membicarakan mengenai dua sifat, dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang takut kepada Allah. Yang kedua, keadaan harap kepada Allah. Maka apabila kita ingin melakukan ibadat kepada Allah, hendaklah didatangkan dua perasaan ini, yakni takut kepada Allah menyebabkan seseorang itu meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang kedua, harap kepada Allah menyebabkan seseorang itu bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat kepada Allah. Maka dilarang kita ini dalam keadaan kalau terlalu takut menyebabkan putus asa. Terlalu takut kepada Allah hingga menjadi buruk sangka dengan Allah. Saya ni orang yang sangat jahat, Allah Ta'ala masukkan saya dalam neraka dah. Begitulah buruk sangka pada Allah kerana terlalu takut. Maka kalau takut yang membawa buruk sangka kepada Allah, maka takut umpama ini dilarang sama sekali. Ataupun terlalu mengharapkan Allah, kerana memahami bahawa Allah Ta'ala itu maha pengasih, Allah Ta'ala itu maha pengampun dan penerima taubat segala hamba. Lalu dia menyangka bahawa tak apa dia buat maksiat, nanti kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubatnya, Allah Ta'ala akan ampun. Lalu dia buat maksiat sehingga kan tidak ada perasaan takut dalam hati, kerana perasaan harap itu terlalu tinggi kepada perasaan harap, sehingga dia merasakan bahawa tidak perlu, tidak susah-susah buat amal ibadat. Sampai masa bertaubat kepada Allah, pasti Allah Ta'ala terima. Maka ini pun binasa, dilarang sama sekali. Maka tidak ada kita ini dalam selamat kecuali beribadat kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada jaminan bagi kita kecuali melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka seseorang itu di dalam hati mesti ada perasaan takut dan juga harap. Jadi kita hari ini ibadat tidak rasa takut. Maka akibat daripada tidak rasa takut, maka orang itu mudah jatuh maksiat. Kerana tidak rasa takut kepada Allah, itulah yang menyebabkan orang melakukan maksiat. Kalau benar-benar merasa takut, nescaya dia akan meninggalkan maksiat kepada Allah. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah. Dan kita ini lemah beribadat pada Allah, malas nak beribadat. Kalau awal waktu dengan akhir waktu, mana yang dipilih? Yang dipilihnya akhir waktu, dibandingkan dengan awal waktu. Dan begitulah juga dalam keadaan hati kita ini lemah nak beribadat kepada Allah Ta'ala, kerana kita merasakan bahawa kita seolah-olah sudah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena lihat bahawa banyak contoh-contoh. Ada orang yang ahli ibadat ratusan tahun, tapi matinya dalam keadaan tak beriman. Ada orang yang mencapai maqam wali Allah, maknanya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi akhirnya dalam keadaan mati su'ul khatimah. Maka kita tidak mengetahui keadaan kita. Maka bila tidak mengetahui keadaan kita, kematian kita bagaimana akhirnya, maka kita tidak boleh rasa aman, tidak boleh merasa aman, merasa tentram, dan kita perlu merasa takut kepada Allah. Lalu dikatakan di sini, setelah engkau minum
meminum akan minuman yang bercampur dengan adil. Adil ni pertengahan. Setelah kita minum, dia sebut perkataan minum. Setelah meresapi dalam diri kita, pertengahan. Apa pertengahan? Yakni tidak terlalu takut dan tidak terlalu harap. Terlalu takut menyebabkan buruk sangka dengan Allah. Takut sangat. Bila takut sangat, buruk sangka Allah Ta'ala ni akan azab dia, Allah Ta'ala akan buang apa ni, ataupun dia taubat pun tak terima sebab dia jahat sangat. Ini dikira orang itu sudah jatuh buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah. Maka dia suruh kepada kita, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa kita kena ada pertengahan, tidaklah terlalu takut yang menyebabkan buruk sangka dengan Allah, dan tidak juga terlalu harap menyebabkan malas beribadah. Tengoklah, orang ahli ibadat hari ini dia kena penyakit harap. Maknanya dia kena penyakit harap, maknanya dia buat amal ibadat, tak apalah. Atau ahli maksiat, ahli maksiat kan begitu juga. Dia mengharapkan tak apa, Allah Ta'ala akan terima dia, Allah Ta'ala akan ampunkan, kerana Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Itulah dia faham. Betul, memang benar Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Tapi kita tahu tak keadaan kita? Disebut di dalam satu hadis mengatakan ada seorang lelaki yang mereka itu beramal dengan amalan ahli syurga. Dan dikatakan tidak ada jarak di antara dia dengan syurga, baina jannati wa bainahu illa zira'un. Antara syurga dengan dia tu tidak ada jarak kecuali satu jengkal saja. Maknanya bila dia mati, bila masa dia boleh masuk syurga. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi telah ternyata pada kitab Lauh Mahfuz bahawa dia ini tertulis sebagai ahli neraka, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka bila masa akhir-akhir hayatnya. Maka ketika itu satu jengkal lagi nak masuk syurga, maka beramallah dia dengan ahli neraka, masuk dia di dalam neraka. Dan ada orang juga yang dia ini adalah ahli maksiat, buat kejahatan, dan antara neraka, bainana wa bainahu illa zira', antara neraka dan di antara dia ni kecuali satu hasta saja. Dekat saja. Nak masuk dia dalam neraka satu hasta lagi. Maknanya kalau dia mati, bila-bila masa dia masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi terdahulu pada kitab di Lauh Mahfuz bahawa dia itu adalah ahli syurga. Fayamalu bi ahmalil ahli jannah, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga. Maka dia mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, ayadkhuluha, maka Allah telah masukkan di dalam syurga. Hadis ini memberitahu orang-orang yang melakukan amal ibadat, jangan terlalu dia ini merasakan bahawa dia ini sudah selamat di hadapan Allah. Dan orang yang melakukan maksiat, jangan buruk sangka dia ada lagi peluang untuk dia bertaubat, untuk dia kembali kepada Allah Ta'ala. Di sisi Allah tidak ada masa terlambat sebenarnya. Hatta kita baru katakan kita Allah baru nak belajar hari ini, tidak terlambat lagi. Selagi mana ada masa, selagi mana ada ruang kita untuk melakukan ibadat, untuk menambahkan ilmu, teruskan. Kerana kita semakin hari semakin dekat dengan Allah, dan pintu Allah Ta'ala sentiasa terbuka kepada hamba-Nya yang ingin kembali kepadanya. Adapun hamba yang tidak mau kembali kepadanya, maka dialah yang menjauhkan diri dengan Allah. Maka disuruh oleh Imam Al-Ghazali, dalam hati kita mesti ada harap dan mesti ada takut. Maka hari ini kita beribadat tanpa takut, biasa saja buat amal ibadat. Kalau benar orang-orang itu takut kepada Allah, nescaya dia akan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita setiap hari bangun tidur balik dalam maksiat kepada Allah. Ibadat kita kurang sebenarnya kalau dibanding dengan nikmat. Ibadat kita kurang sebenarnya dengan pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Lalu kita ni angan-angan kepada Allah, ibadat itu kurang, tapi rasa kita sudah selamat, sudah masuk dalam syurga dan sebagainya. Lalu kata Imam Al-Ghazali, kamu kena duduk dalam adil pertengahan. Setelah meresapi dalam jiwa kamu, telah minum minuman yang pertengahan, yang telah meresapi di dalam jiwa kita, dalam hati kita, rasa takut dan juga rasa harap. Maka semua orang yang melakukan amal ibadat, kita takut dan juga harap.
tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka itu meninggalkan lambungan mereka, maknanya mereka bangun pada waktu malam, mencari kepada Allah Ta'ala, melakukan amal ibadat kepada Allah, khaufan wa tama'an, dalam keadaan khauf, takut wa tama'an, tamak ini harap. Maka tamak kepada pahala Allah, tamak kepada ibadat itu dibenarkan oleh syarak. Tamak kepada harta siapa ambil habis orang, maknanya itu memanglah dilarang sama sekali oleh syarak. Maka tiada binasalah engkau, maka tidak binasa engkau. Tidak binasa engkau dengan sejuk rajak. Rajak ni perasaan harap, maka disejukkan dengan perasaan harap. Harap ni maknanya mengharapkan Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita, dan mengharapkan Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Dan kita mengharapkan pahala di sisi Allah dengan ibadat yang kita lakukan. Yang paling penting, kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diceritakan kisah mengenai seorang ahli ibadat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini telah hidup lebih kurang dalam 500 tahun. Maka dia telah beribadat selama 300 tahun. Maka ibadatlah dia bersungguh-sungguh. Dan ketika itu umur orang itu sudah meningkat tua lah katanya. Tapi tidak dinyatakan dalam kisah tadi umur yang berapa. Dikatakan lelaki itu sudah tua dan beribadat. Lelaki ini buat ibadat siang dan malam, bersungguh-sungguh dalam buat amal ibadat. Lalu satu ketika Nabi Musa alaihissalam telah melihat lelaki itu dalam keadaan khusyuk beribadat kepada Allah. Maka bila melihat lelaki itu khusyuk beribadat, maka tertariklah Nabi Musa alaihissalam. Hebat orang ini beribadat. Lalu rasa kagum Nabi Musa. Ta'ajjaba Musa, maknanya maka kagumlah Nabi Musa kepada lelaki yang buat amal ibadat. Lalu Nabi Musa AS mendekati lelaki tersebut. Bertanyalah kepada lelaki tadi, bagaimana kamu boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Lalu dia mengatakan bahawa saya beribadat selama 300 tahun dalam keadaan saya tidak pernah meninggalkan melakukan maksiat kepada Allah. Apakah yang kamu inginkan, kata Nabi Musa? Dan apakah yang kamu sentiasa berdoa kepada Allah? Dia mengatakan ini, aku bertanya kepada Allah dan aku berdoa kepada Allah Ta'ala, di manakah tempat aku? Dan di manakah kedudukan syurga aku? Di tingkat berapakah aku akan masuk di dalam syurga? Lalu Nabi Musa pun bertanya lagi, dah selama ini kamu berdoa kepada Allah, adakah Allah Ta'ala memberitahu bahawa kamu ini menduduki tempat ataupun syurga dalam keadaan yang keberapa, tingkat yang keberapa, dan kedudukan kamu di sisi Allah, adakah Allah Ta'ala memberitahu? Kata lelaki yang saleh tadi, tidak wahai Nabi Musa alaihissalam, aku telah berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala tidak memberi jawapan kepada aku lagi, tapi aku tetap berdoa kepada Allah. Dan aku ingin menyatakan, aku ingin bertanya keadaan aku, maknanya kepada Allah. Dan aku sama sekali tetap tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Lepas pada itu, Nabi Musa teruskanlah berdoa kepada Allah dan teruskanlah beribadat. Kata lelaki itu, wahai Musa, bolehkah engkau tolong doakan untuk aku, untuk bertanya kepada Allah mengenai kedudukan aku? Lalu Nabi Musa kata, baiklah, aku akan doakan untuk kamu. Maka munajatlah Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa AS, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala ini maknanya Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Memang benar-benar berkata. Tapi bagaimana? Ingat, kalamullah laisa biharfin wala sautin. Kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalam Allah Ta'ala itu tidak bukanlah baharu qadim. Dan kalam Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Siapa yang mengatakan kalam Allah Ta'ala itu bercakap umpama bahasa Arab, syirik kepada Allah. Dan bercakap sebagaimana manusia, Nabi Musa bertanya, kaifahaluka ya Allah? Nabi khair ya Musa. Maknanya, apa khabar ya Allah? Khabar baik, kata Allah Ta'ala. Ini syirik kepada Allah. Kerana itu ada umpama manusia. Ada soal jawab. Ada Nabi Musa bercakap, Allah Ta'ala diam.
Allah Ta'ala bercakap, Nabi Musa diam. Ini syirik kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada Allah, tidak ada akhir. Lalulah Nabi Musa berdoa pada Allah. Allah Ta'ala terus memberi jawapan. Kerana Nabi Musa ini adalah dipanggil kalimullah, yang boleh bercakap dengan Allah. Bagaimana bercakap, Wallahu a'lam, tidak diketahui kaifiatnya, cara. Lalu beri jawapan. Macam mana jawapan Allah Ta'ala kepada lelaki ini? Katanya Allah, wahai Musa, kamu memberitahukah kepada lelaki tersebut bahawa aku akan letakkan dia di bawah dasar-dasar neraka. Katanya Allah Ta'ala kepada itu. Maka terkejut Nabi Musa. Terkejut Nabi Musa alaihissalam. Lalulah lelaki ini menunggu jawapan daripada Allah. Bila menunggu jawapan daripada Allah, dalam keadaan itu Nabi Musa sudah tahu jawapan. Nabi Musa tidak tergamuk nak memberitahu tentang jawapan daripada Allah. Kata Nabi Musa, kamu teruskan beribadat kepada Allah. Adakah Allah Ta'ala tidak memberi jawapan kepadamu, wahai Musa? Nabi Musa tidak mampu berbohong. Lalu akhirnya Nabi Musa mengatakan, dalam keadaan berat hati Nabi Musa mengatakan bahawa Allah Ta'ala akan meletakkan kamu di dasar-dasar neraka, paling bawah neraka. Lalu menangislah lelaki itu dan melakukan beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dia pun mula muhasabah dirinya, ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia cuba meneruskan amal ibadat, walaupun dia tahu kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan letakkan dia di dasar-dasar neraka. Lalu ketika itu, ketika dia menangis beribadat kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, biarlah bukan letakkan aku di dasar neraka, tapi aku ini hamba-Mu. Akunya hamba-Mu. Rupa-rupanya selama ini patut pun Allah Ta'ala tak jawab. Aku sedikit pun tidak layak untuk memasuki syurga Allah Ta'ala. Lalu Nabi Musa sedih melihat keadaan hamba Allah Ta'ala yang saleh ini. Lalu Nabi Musa pun meninggalkan dia, menajat kepada Allah dan bertanya kepada Allah mengenai lelaki ini. Lelaki ini tetap menajat. Lalu dia memikirkan, bagaimana aku yang telah beribadat 300 tahun, aku sama sekali tidak pernah meninggalkan maksiat kepada Allah. Bagaimana orang yang beribadat 100 tahun? Bagaimana orang yang beribadat 200 tahun? Maknanya kalau aku yang 300 tahun ini pun duduk di bawah dasar neraka, yang keadaan macam itu. Lalulah dia menangis kepada Allah. Dia tetap beribadat kepada Allah. Lalu dia mengatakan kepada Musa, wahai Musa, aku tetap berada. Allah Ta'ala menetapkan aku di dalam dasar neraka ini, aku tetap beribadat. Tapi wahai Musa, kamu beritahu kepada Allah, izinkan aku memohon satu permintaan. Lalulah Nabi Musa mohon kepada Allah. Bila Nabi Musa mohon kepada Allah, Allah Ta'ala izinkan. Katanya, wahai Musa, boleh tak meminta pada Allah, kalau boleh biarlah tubuh aku ni menjadi besar sehingga tutup pintu neraka. Aku inginkan agar aku seorang lagi masuk dalam neraka, supaya orang lain selamat. Supaya orang lain selamat. Dengan arti kata, kalau aku dibesarkan sampai dia tertutup pintu neraka, dan kalau boleh biar aku seoranglah masuk dalam neraka. Kalau Allah Ta'ala tetapkan aku begitu, dan aku kalau boleh orang lain tidak akan masuk dalam neraka. Lalu kagum Nabi Musa melihatkan lelaki ini, dan lelaki ini terus dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dalam keadaan macam itu, lelaki tadi pun terus beribadat. Nabi Musa mendapat jawapan daripada Allah Ta'ala. Lalu pergilah Nabi Musa kepada lelaki tersebut, lalu mengatakan, wahai Musa, hari ini kamu beribadat memang benar. Wahai lelaki yang soleh, hari ini kamu beribadat memang kamu benar-benar ikhlas kepada Allah. Kamu memang benar-benar ikhlas kepada Allah. Allah Ta'ala telah memberi jawapan kepada aku bahawa dengan kemurahan Allah, Allah Ta'ala meletakkan kamu di dalam syurga Allah. Kata lelaki yang soleh ini, sebenarnya wahai Musa, aku beribadat kepada Allah, selepas daripada itu tidak pernah aku terfikir lagi tentang syurga dan neraka. Tidak kira lah syurga ke neraka ke, aku tetap beribadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya dan aku merasa gembira hari ini, bukan kerana aku dimasukkan dalam syurga, tetapi aku gembira kerana Allah Ta'ala redha kepada aku.
Allah. Nabi Musa kata, inilah dia orang yang benar ikhlas kepada Allah. Nak beritahu ibadat kepada Allah Ta'ala, kita ni terlalu sedikit beribadat. Orang yang buat amal ibadat, yang tidak pernah buat dosa pun, Allah Ta'ala kata, aku masukkan di dalam neraka. Maknanya begitu keadaannya orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka di mana kita sampai kita tidak ada rasa takut kepada Allah? Dalam ibadat kita kepada Allah mesti rasa takut, kerana tidak ada jalan selamat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan kita kembali balik pada Allah. Maknanya duduk dengan Allah Ta'ala dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seperti apa kehendak kamu, kalau benarlah kamu ni boleh duduk dalam keadaan sejuk harap dan selamat daripada sejuk harap dan juga panas kau. Maknanya kita boleh duduk pertengahan, dan kita yang pertama mesti kena baik sangka dengan Allah. Maknanya kita jangan buruk sangka Allah Ta'ala ni akan masukkan kita dalam neraka, Allah Ta'ala tidak ampun. Yang kedua, kita mesti buat amal, jangan baik sangka tak beramal. Sebab Allah Ta'ala sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka di situ ada perkataan harap, yarju. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Bermakna seorang yang mengharapkan Allah mesti amal soleh. Maka tertipu dayalah seorang itu yang mengharapkan Allah tetapi tidak beramal dengan amal soleh, lalu mengata Allah Ta'ala kasih dia, Allah Ta'ala sayang pada dia ni. Maknanya, tapi mana amalnya? Tidak ada amal. Maka mestilah dia orang itu beramal. Maka yang ketiga, amal tadi mestilah dijauhkan maksiat. Apa arti kita beramal disertai dengan maksiat sebenarnya? Inilah diri kita. Lebih tepat lagi, inilah keadaan orang yang bercakap hari ini. Sayalah. Maknanya kadang-kadang kita buat ibadat tapi tidak boleh meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang ketiga, hendaklah kita amal dijauhkan dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, jangan melihat kepada amal kita. Kenapa kita nak melihat kepada amal kita? Siapa kita yang merasa amal kita banyak? Bagaimana kedudukan kita? Maknanya, maka jangan melihat kepada amal ibadat kita. Tapi kalau ikut Luqmanul Hakim, dia mengatakan, ya bunayya la tanzur ila hasanatika. Wahai anakku, jangan terlalu melihat kebaikan kamu. Tengok baik, oh cukup dah sembahyang, tak tinggal dah. Masa start balik sampai sekarang tak tinggal sembahyang. Puasa tak ada pada-pada. Tidak ada pada dah puasa. Maknanya selesai, puasa pun selesai. Maknanya duk fikir muhasabah kebaikan kita. Kadang-kadang muhasabah kebaikan kita menyebabkan kita ujub, menyebabkan kita menjadi sombong kepada Allah, lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa kalau begitu, maka kamu buatlah, boleh buat seperti apa kehendak kamu boleh buat. Tetapi ingat, buat amal ibadat kamu, buatlah sebanyak mana amal ibadat, biar disertai dengan takut dan hak. Jangan kita ni buat amal ibadat tak ada disertai dengan khauf. Maka kalau disertai dengan khauf dan juga ajak, aku buatlah sebanyak mana amal ibadat yang kamu buat, dan sampailah engkau kepada maksud menawan ni yang dikehendaki, maksud yang dikehendaki. Maka kamu akan capai maksud yang dikehendaki. Apa maksud yang dikehendaki? Maudhatillah, keberadaan. Itulah yang paling mahal, itulah yang paling penting. Tujuan kita beribadat dan dapat pahala Allah. Sebab Allah Ta'ala beri nikmat kita terlalu banyak, siang malam. Sehingga kan dikatakan, kalau orang itu meninggalkan sembahyang isyak, Allah Ta'ala kata, aku tidak reda memakan segala nikmat aku di atas muka dunia. Siapa yang meninggalkan sembahyang isyak, contohnya, Allah Ta'ala tidak reda memakan nikmat, menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Dalam kitab Wisyahul Afraq mengatakan bahawa segala nikmat yang kita ambil daripada nikmat Allah, kita meninggalkan ibadat umpama sembahyang isyak, semua nikmat itu laknat pada kita. Kita pakai pakaian laknat, kita makan makanan laknat, kita duduk rumah tu laknat kita. Maknanya semua nikmat yang kita ambil daripada nikmat Allah, kita meninggalkan ibadat,
maka semua nikmat itu laknat kepada kita. Waliyasubillah. Itu kalau kita meninggalkan ibadat yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembuhlah engkau daripada dua penyakit. Sehatlah kita daripada dua penyakit. Penyakit apa? Penyakit kita ni, yang pertama penyakit harap. Harap macam mana? Penyakit apa? Allah Ta'ala. Penyakit terlalu harap Allah sampai tidak beribadat. Itu satu penyakit. Penyakit yang terlalu mengharapkan Allah, tidak beribadat. Ini ramai. Orang muda, anak-anak muda kata tak apa, masa ni kita enjoy dahulu. Maknanya masa saya zaman remaja dulu main mikir gitu juga. Saya masih baik zaman saya dulu, tak ada gempit-gempit, tidak ada. Tapi main muda dah masa dulu. Maknanya tak ada lah gempit-gempit mana macam hari ni sekarang. Tapi begitu perasaan nafsu kita. Maknanya kita merasakan bahawa kita ini tak apa, Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Ataupun kita masih lagi muda, masa ketika itu umur belasan tahun tu tak ada mikir nak beribadat. Masih baik lepas daripada belajar tu pergi ke pondok sana. Tidak tahu apa nak jadi. Maka dikatakan bahawa satu penyakit mengharapkan Allah sehingga tidak melakukan amal ibadat. Dan penyakit pertama. Penyakit kedua takut pada Allah, bagus dah. Tetapi sehingga buruk sangka dengan Allah, maknanya ataupun menyalahkan takdir Tuhan. Jadi gini nak buat, Allah Ta'ala tak begini, ini tak boleh. Ini salah dari segi ilmu tauhid. Maka dua penyakit ini, maka sembuhlah dua penyakit ini. Tidaklah terlalu mengharap sampai tidak beribadat, dan tidaklah takut sampai berusaha kepada Allah. Maka sehatlah kita, sembuh penyakit ini. Dan ini penyakit ini belum ramai kita tak sembuh lagi penyakit ini. Maknanya penyakit yang kita buat amal ibadat, duk tengok ke amal ibadat. Amal ibadat kita punya. Kita buat maksiat, duk tengok ke taubat. Tak apa, taubat ada. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini cukup dengan taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu dengan taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh, taubat Allah Ta'ala terima. Bila orang itu terima taubat, Nabi sabda lagi, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti dia tidak ada dosa. Maka kita berharap, boleh bertaubat pada Allah. Dengan maksiat kita buat, nanti kita boleh bertaubat kepada Allah. Umat Nabi Musa AS dahulu, bila dia menyembah patung berhala, patung anak lembu, Allah Ta'ala kata, faqtulu anfusakum, tak kamu bunuh diri kamu. Taubat umat Nabi Musa, kalau dia buat dosa seperti dia menyembah patung berhala, Allah Ta'ala suruh ambil pisau ke pedang ke apa-apa benda tajam, tikam diri dia sampai mati baru taubat terima. Kalau taubat gitu tak terima taubat. Ini umat Nabi Musa AS. Itu semua beritahu rahmat kita. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh diri kamu dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu cara bertaubat. Dia sanggup tak? Kalau begitu tidak sanggup. Umat Nabi Musa sendiri pun tidak sanggup. Minta kepada Allah, wahai Musa, kami tak sanggup nak taubat cara macam ni. Takkan Nabi bisa nak tikam diri. Tidak sanggup. Kalau macam itu tak apa. Kamu sembah patung berhala, anak-anak kamu tak sembah. Beri pisah daripada anak-anak kamu. Tak lepas juga. Memang kena taubat cara macam tu juga. Maka ambil anak-beranak dia pula. Yang puas saudara, tengok anak saudara sembah patung berhala, puas saudara pegang pisah, tikam anak saudara. Di situ betul. Kalau ayah dengan anak, anak sembah patung berhala, begitu ayah ambil kena tikam anak. Ayah sembah patung berhala, anak ambil pisau kena tikam ayah. Beritahu pada Nabi saya, Musa tak sanggup. Yang ayah kata tak sanggup nak bunuh anak. Tak sanggup nak bunuh anak mana. Dah tak sanggup. Sebab apa? Sebab tengok wajah. Dan kalau macam tu, Allah Ta'ala gelapkan habis tu. Maka digelapkan suasana. Jadi gelap, maka bertikam-tikamlah dia ketika itu. Lepas pada itu, bila dikembalikan cerah, Nabi Musa tengok pergelimpangan mayat orang yang bertaubat pada Allah zaman Nabi Musa AS. Maknanya dalam kita Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bertaubat kepada Allah Ta'ala, menginsafi, berazam tidak akan melakukan lagi amal ibadat, amal maksiat yang kita lakukan dahulu. Ini taubat umat Nabi Musa, umat kita semua. Nabi Muhammad SAW.
maka sembuhlah penyakit dengan sejahtera dan engkau akan dapat nafsu senya bangkit bagi taat. Setelah kita ada perasaan takut kepada Allah, maka kuatlah ibadat kepada Allah. Kenapa orang sampai berjaga malam, berjaga siang malam? Kerana apa? Kerana rasa takut pada Allah. Bila ada perasaan takut, maka kuatlah beribadat. Bila tidak ada perasaan takut, maka lemahlah beribadat. Malas memang malas. Nafsu kita memang malas. Nak buat amal ibadat. Nafsu di kemaksiat memang cepat. Kemaksiat memang cepat. Kalau kita ajak pergi ke tempat maksiat memang cepat. Mari kita pergi disko, pakak pergi belaka. Contohnya, jangan ajak tunggu. Contohnya, pakak nak pergi belaka. Mari kita pergi tempat orang nyanyi, dia jadi laju, dia jadi mudah. Tapi bagaimana kalau kita ajak pergi ke ibadat? Mari kita pergi mengaji, berat, malas, kita tak apa. Kan kamu pergi tengok minggu-minggu depan lah, kita akan tangguh. Tapi kalau maksiat, tanya bila nak pergi. Dia akan tanya, bila nak pergi? Cepat kita nak pergi lah ni, maknanya. Maka begitulah keadaan kita. Keadaan kita menunjuk nafsu kita ini selalu menyuruh kita kepada kejahatan. Adakah nafsu ni akan suruh buat jahat sama? Tak. Ada juga nafsu yang kita dapat tunggang nafsu tadi, kita dapat lawan nafsu, kita akan cepat kepada ibadat. Sebab nafsu ni ada 7. Ada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tenang dengan Allah, yang nafsu yang ingin melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu nafsunya boleh menghala kepada kebaikan apabila di dalam hatinya ada takut. Inilah dia yang kita nak. Bukan ilmu banyak sebenarnya. Ilmu banyak, duduk rumah Allah, banyaknya kitab. Kita. Padahal banyak kita tak mestinya alim, ataupun tidak mestinya jadi takwa. Mari saya pergi di ada Bukit Payung. Di Bukit Payung tu ada satu kedai. Kedai tu baru buka lagi. Saya masuk tengok berkotak-kotak. Saya rasa lebih kurang dalam 100 lebih kotak. Satu kotak besar. Besar gitu satu kotak. Kenapa dalam kitab? Ya Syekh, kasih kutu. Banyak kitab. Ambil daripada mana ni? Tanya dia. Dia kata ini semua daripada Mesir. Ada kitab ni lah, kitab Imam Al-Ghazali. Fi kitab Minhaj al-Abidin, dia kata ada syarah dia ada tak? Syarah Talibin. Dia kata ada banyak kitab. Kitab banyak. Adakah kitab itu boleh membawa takwa? Kita ini kadang-kadang tak tahu matlamat kita belajar. Kadang-kadang matlamat kita belajar kalau sedap tengok, sedap dengar. Kadang tidak tengok. Satu lagi sedap tidur. Ataupun nak beritahu matlamat kita belajar apa? Matlamat kita belajar ni sedap kawan. Sedap kawan. Sedap berkawan. Boleh pergi ramai-ramai. Boleh jadi sedap beli. Boleh jadi. Ataupun sedap apa? Tak tahu kedudukan kita, matlamat kita. Matlamat kita. Kita kena ada. Kita kena bangkitkan perasaan kita. Saya dulu belajar, saya dah tahu. Ayah suruh pergi belajar, pergi belajar. Ayah suruh pergi belajar. Mana pergi belajar. Lepas tu malah ngapa. Lepas tu bila tengok saya ngapa, ngapa tak. Ngapa juga mana. Dah tahu ke matlamat. Ikut orang saja. Maka kita kena faham apa yang kita nak dari kita belajar. Kita nak biar mencapai rasa takut pada Allah. Ilmu tidak memberi manfaat sebenarnya. Tak benar. Hinggalah ilmu itu manfaat apabila amal. Sebutlah makanan sedap. Selagi mana tak makan, lagi tu. Ataupun kita belajar. Dia bagi makanan apa? Belajar bahagian masakan. Saya berangan daripada dulu. Kalau pada umur saya nanti tak apa. Bila ada anak nanti saya tolong masuk. Sekarang nak masuk. Apa sekarang? Apa orang mau kata tak apa singgah pun dah bagi. Apa belajar? Kadang kita belajar. Ada tak belajar yang kadang kita belajar masakan. Tapi kalau kita belajar masakan, kita tak masak, tak ada apa. Dari segi teorinya begini. Nak masak boleh tahu. Garam banyak mana, boleh nyapa sukatan. Tapi kalau tak masak, apa faedahnya? Tak ada faedah. Maka faedahnya masak. Dan kalau masak tak ada faedah, kalau masak makan.
Maka itu baru faedah dia. Maknanya. Jadi itu gambarannya kita ini tidak ada manfaat ilmu kecuali ilmu itu mesti diadu dengan amal. Maka ilmu dan amal itu tidak ada lagi manfaat. Sehinggalah manfaat kepada ilmu itu ikhlas. Maka amal itu membawa kepada ikhlas, itulah dikatakan manfaat. Jadi ikhlas ini kadang-kadang cukup dah dikatakan ikhlas. Bila seorang itu dia duduk seorang diri, dia sembahyang, orang lain tak tahu dia je dengan Allah. Tapi ikhlas itu belum lagi mencapai maksud lagi apabila tidak disertai dengan takwa. Apa makna takwa kepada Allah? Apa makna takwa? Takwa ini disebut dalam kitab Imtisalu Awamirillah Wajtinabu Nawahihi Sirran wa Alaniyah. Takwa ini banyak takrifannya, tapi saya pilih satu saja. Takrifan ini masa saya belajar di pondok lagi masa dulu. Dia kata imtisalu awamirillah, yakni melakukan segala perintah Allah, itu takwa. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan segala larangan Allah. Sirran wa alaniyah, secara sorang-sorang ataupun secara terang-terang. Lalu dikisahkan bahawa mengenai seorang ahli ibadat kepada Allah, dia buat amal ibadat, dia ahli maksiat. Lepas dia buat ahli maksiat, lalulah bertukarlah keadaannya menjadi ahli ibadat. Jadi ahli ibadat, maka sembahyanglah dia, rajinlah bersembahyang dia. Maka bertukarlah dulu namanya itu terkenal dengan ahli maksiat. Tak kira lah, maknanya orang sebutlah nama dia, lalu digelarkan dengan ahli maksiat dahulunya. Mana kalau orang tu contoh je minum arak, aku mana dia pun sebut nama tu, dia ni kaki minum arak. Jadi di belakang namanya tu ada gelaran pada maksiat dia. Maknanya kalau kata peminum, dia diletakkan nama orang tu peminum. Jadi begitu terkenallah dia, sehingga berubah dia. Bila berubah dia, maka bertukar dia. Nama dia disandarkan kepada nama itu. Macam nama Ahmad Abid ahli ibadat. Maka bertukarlah gelaran dia dengan gelaran kebaikan. Ada orang merasa hairan dia bagus, orang ni orang bagus. Dulu hai, sekarang hai. Sudah buruk. Sehinggalah satu ketika dia sakit yang membawa kepada kewafatan. Jadi semasa sakit itu sahabat dia pergilah rumah dia. Bila pergi rumah dia, tanya keadaan, jumpa anak perempuan dia. Anak perempuan dia tanya, siapa kamu? Dia kata, saya lah si Anu bin Anu, sebut nama dan kawan kepada ayah kamu. Masuk dulu dekat, rupanya sakit dia memang membawa kepada nazar. Nazar ni maknanya ketika itu dalam keadaan roh kita hampir-hampir keluar, dan ketika itulah godaan paling kuat. Godaan yang paling kuat, sangat bahaya ketika itu. Kalau raya boleh tercabut iman. Kalau sekarang ini kita tidak kuatkan kita punya benteng iman kita, maknanya boleh roboh. Sebab tu kita kena kuatkan benteng iman dengan kalimah la ilaha illallah. Takkanlah masa nak wafat baru nak sebut la ilaha illallah. Maknanya jadi ketika itu dia pun tengok. Bila dia tengok, kan Nabi sebut lakinu mautakum la ilaha illallah, dan kamu talqinkan orang yang hampir mati dengan kalimah la ilaha illallah. Lalu dia talqinkan, ucaplah la ilaha illallah. Tiba-tiba lelaki itu marah. Yang sakit nak nazak itu marah pada dia, berpaling, tak mau ucap. Lalu dia ajar lagi, kali kedua marah lagi, kali ketiga marah lagi. Masa kali ketiga itu dia mengatakan bahawa kalimah ini sudah aku tinggalkan. Kalimah ini sudah aku tinggalkan. Maka dia tanya, dah ke mana pergi sembahyangmu? Ke mana pergi sembahyangmu yang kamu berubah menjadi orang abid, orang ahli ibadat? Mana pergi sembahyangmu? Mana pergi tahajudmu? Mana pergi baca Quranmu? Mana ibadat kamu sehingga kamu boleh meninggalkan kalimah la ilaha illallah, kalimah ini? Dia kata, benar, aku beribadat, bertahajud dan sebagainya kerana untuk supaya orang tidak lagi memanggil aku ahli maksiat. Jadi aku buat semata-mata untuk
untuk nak selamatkan dari tabur bagi orang kafir aku. Dan sebenarnya sembahyangku, tahajudku, baca Quranku, ibadat aku itu, aku dalam keadaan sirran, dalam aku sembunyi, aku melakukan maksiat. Maknanya dia ini minum arak. Maka ketika dia keseorangan, dia tidak tinggal minum arak itu. Ketika dia keseorangan, dia tidak tinggal maksiat dia. Maknanya dia menyembunyikan maksiat dia, tetapi dia zahirkan ibadat kepada Allah. Inilah maknanya yang kita bimbang, yang terhalang dia untuk menyebut kalimah la ilaha illallah, sebab kalimah la ilaha illallah inilah menghalang maksiat. Sebenarnya dengan kalimah inilah seseorang itu terhalang daripada maksiat. Tetapi maknanya kalau dia buat amal ibadat dan ibadatnya tidak menghalang dia daripada maksiat, bermakna kalimah ini tidak ada dalam dirinya. Itu demikian. Maknanya sebab tu kita duduk di akhir ni tak tahu keadaan kita. Tidak boleh kita sangka kita ni baik. Tak boleh kita sangka kita ni orang yang soleh. Dan kita tidak boleh rasa aman. Ada apa-apa dah kita. Lalu kita nak bergelak ketawa, nak rasa senang-senang. Tak ada masa dah patut ni. Sahabat Nabi ketawa sedikit je. 2 ayat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Berapa kamu rasa aman dah hati kamu? Sampai kamu boleh lalai nak ingat pada Allah Ta'ala. Itu sahabat Nabi ketika itu baru bergurau sendir sikit-sikit. Bergurau sendir sahabat Nabi tak macam kita. Kita hanya duduk sini ketawa, itu dalam. Maknanya dia 3 rumah, siapa mau pergi ketawa? 3 selama. Kenapa tengok? Orang tengok halaqah TV9, tak tengok buki, dia faham mahal lagi lama. Masya Allah, apa lah jadi gitu lalai hati kita. Maknanya tengoklah benda-benda agama. Tengok, tapi kita tengok benda-benda yang macam Allah itu suka. Adakah kita boleh menangis tengok benda tu, ingat pada Tuhan? Tak boleh. Adakah kita ni jadi bila kita tengok benda tu, jadi kita jadi semangat buat amal ibadat? Lalai kepada Allah. Sedangkan kita buat ketawa orang yang menyebabkan orang itu lalai kepada Allah. Sekali kita buat ketawa, kita tepuhlah nama neraka. Maknanya kita buat ketawa yang menyebabkan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan bahawa maknanya kita boleh senang dah dalam keadaan kita ni. Maknanya yang dalam keadaan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembuhkanlah penyakit ini. Minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan aku daripada 2 penyakit. Moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan kita semua dan ahli keluarga kita daripada penyakit harap kepada Allah tidak beribadat, penyakit takut kepada Allah Ta'ala dalam keadaan akhirnya buruk sangka kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa sehinggalah engkau dapati diri kamu ni bangkit pada taat dan mengikutlah ia di dalam menuntut khidmat, sehinggalah dia berkhidmat dengan Allah siang malam berkhidmat dengan Allah. Maknanya siang beribadat, malam beribadat, ada masa beribadat. Saya pergi ke Yaman jumpa seorang budak, itu umur dalam 20-an, dia mengkhatamkan Quran seminggu sekali. Khatam Quran. Orang beritahu saya tengok dia muka jernih je, bersih saya tengok dia. Saya tanya budak mana tu? Dia kata, saya tengok hairan dia. Sebab apa? Saya tengok dia itu mengajar orang-orang Arab. Dia mengajar orang Arab, dia duduk satu halaqah keliling dia duduk. Dan saya tengok dia bercakap sama diri, Masya Allah, dia guru. Dia umur 20-an saya rasanya 20-an. Saya tanya pada orang, dia kata dia ni Habib Umar bagi dia mengajar. Ni anak murid kesayangan Habib Umar. Maknanya mengajar, dia kuat hafal hadis, hafal Quran, dan dia khatam seminggu sekali, Ustaz. Khatam Quran, Masya Allah. Yang bercakap dengan saya tu, dia tak mampu tu khatam Quran seminggu sekali, dia mampu 2 minggu sekali. Awak cakap dengan maknanya 2 minggu sekali, dalam 3 minggu sekali. Maknanya khatam. Rupa-rupanya di sana sebulan sekali khatam tu biasa. Macam kita setahun kali khatam tu biasa. Suka sangat bulan Ramadan. Kita khatam bulan Ramadan, kita kalau suka dah, Masya Allah. Kita jauh tinggal lagi. Masih mampu ambillah khatam.
Bulan Ramadan saya terbaca Facebook, kau keluar Facebook. Mana masa tu dalam 15 Ramadan ke 12 Ramadan, alhamdulillah sudah khatam Quran. Maknanya kalau dibaca sekali lagi cara dia tu habis kuat sebulan 2 kali saja. Orang di sana dah sibuk. Kalau bulan bukan bulan Ramadan, mereka boleh khatam seminggu sekali, 2 minggu sekali. Itu bulan yang bukan Ramadan. Yang kadang-kadang dihabiskan masa dengan makan sekejap. Ni tak ada masa makan. Lebih-lebih lagi ya. Maknanya. Sebab itu dikatakan bahawa khidmat boleh membawa khidmat kepada ibadat siap dan malam. Siapa yang dia kurang ibadat pada Allah, dia habiskan masa perkara yang lalai, dia akan rasa masa itu sekejap. Sekejap saja. Sekejap saja. Tengok anak buah saya balik. Sekejap saja. Saya duduk dengan ustaz 3 tahun dong ni. Maknanya. Tu kalau 3 tahun sini, waktu dalam di dulu 2 tahun, 5 tahun dah. Masya-Allah, 5 tahun dah. Sekejap saja rasa. Sekejap je rasa. Tapi kalau orang itu buat amal ibadat, nanti Allah Taala lapangkan dia. Maknanya ada masa dia. Sekejap mana rasa lama, mudah dia. Ibadat kita, masalah ibadat kita ni sekejap rasa lama. Baca Quran, wah ini menahlah ya. Baru baca Quran rasa lama. Cuba tengok kita baca lama tu, cuba tengok berapa minit. Kita masih 2 lah kita balik 8 lah lagi. 2 balik lama baca Quran. Rasa lama saja. Itu dia apa lemah kita beribadat kepada Allah. Maka kita kena lawan mujahadah. Sehingga kan nafsu kita ni boleh galak kepada taat, boleh semangat kepada taat. Lalu dikatakan bahawa berkhidmat dia malam dan siang dengan ketiadaan lemah dan lalai. Tak ada rasa lemah, rasa rajin beribadat dan tidak ada rasa lalai. Dan engkau jauhkan segala maksiat. Jauhkan segala maksiat. Allah macam-macam. Dan mari kita lihat. Ingin gambar yang menggayakan, 4-3 ayat. Mari buat telefon kita. Maknanya macam mana ni? Maknanya kadang kita tak cari, dia mari. Nak beritahu benda yang maksiat dia terlalu cepat hari ni, sehingga kan tak nak lari dah. Tak nak lari dah. Maka orang yang kuat iman betul-betul dapat lari. Orang yang lemah iman, maknanya akhir kali akan jatuh terjerumus pada lembah kelalaian. Lalu dikatakan bahawa lemah, lalai dan engkau jauhkan segala maksiat hingga nafsu yang baik ini, nafsu yang membawa kepada taat beribadat, kita dapat meninggalkan maksiat, sejauh segala maksiat dan jahatnya, dan engkau tinggalkan akan dia sekali-kali sehinggalah betul-betul dapat tinggal maksiat. Maksiat ini sebenarnya boleh tinggal, tapi kenapa tak boleh tinggal? Kalau ditanya kenapalah saya ini lalai kepada Allah, buat maksiat banyak, maknanya kenapa kita buat maksiat? Kita akan salahkan syaitan goda kita, nafsu yang ajak kita buat maksiat. Sedangkan syaitan tu tak kuat, nafsu pun tak kuat. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan tu lemah. Tapi kenapa dia boleh? Jawapannya sebab kita lemah. Sebab tu satu penyakit kita selalu, kita tak tengok kelemahan kita, kita tengok orang. Kita tengok orang tak goda kita. Kalau tak goda kita takut. Main-main nak kenal dia lah hebat. Padahal dia tu lemah. Dia tu lemah. Kalau dia kuat tak ada. Maknanya sampai Sayyidina Umar, kalau dia lalu jalan tu, syaitan nak lalu tu alih, syaitan akan lalu jalan lain. Maknanya lalu jalan lain. Takutnya siapa bila orang takut kepada Allah, man khafa Allah khafa kulla syai. Siapa yang takut kepada Allah, habis yang baik takut pada dia. Ni syaitan-syaitan pun takut. Kita tu yang saya cerita, orang nak bangun sembahyang malam, nak turun dulu kan telaga kat luar, nak ambil dah, tengok-tengok ada cahaya. Lari takut-takut punya laku kereta tu. Dah lemah kita. Lalu dikatakan bahawa kata Nauf rahimahullah ta'ala, kata silap Nauf ini orang tabi'in, sempat bersama sahabat. Bahawa Nauf apabila mengingat akan syurga, kalau dia ingat syurga, maka berpanjanglah rindu dia pada syurga. Rindu dia pada syurga. Bila teringat kepada syurga, dan apabila disebutkan neraka, maka berpanjanglah meratapnya. Bila ingat pada neraka, dia menangis.
Menangis maknanya dia ada dua, satu harap, satu takut. Harap itu bila dia ingat kepada syurga, dia harap masuk syurga, dia rindu pada syurga. Dan apabila saja dia disebut neraka, dia menangis, menunjukkan dia ada sifat takut. Takut kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa jadilah engkau ketika itu daripada asfiya ni orang yang suci, orang yang bersih, yang khawas, yang terpilih. Inilah kita ni, kalau betul-betul ada dua perasaan ini, kita adalah orang yang bagus, orang yang terpilih di sisi Allah Ta'ala, yang abidin, yang ahli ibadat. Yang ahli ibadat yang disifatkan mereka itu Allah Ta'ala dengan firman-Nya yang sebagaimana Allah Ta'ala sifatkan mereka, sebagaimana firman Allah, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Surah apa? Surah Anbiya ada silapnya. Maka dikatakan bahawasanya mereka itu bersegera, mereka itu mengerjakan kebajikan. Mereka itu yusari'una fil khairat, bersegera mengerjakan kebaikan. Kenapa mereka bersegera? Kerana mereka itu ada perasaan. Perasaan apa? Raghaban wa rahaba. Raghaban maksudnya gemar, ingin sangat, gemar, ataupun rasa takut. Takut dan gemar ada. Kalau takut, dia tinggal maksiat, dia senang buat amal ibadat. Dan juga gemar juga, gemar ataupun ada rasa ingin apa? Ingin masuk syurga, maka dia akan buat amal ibadat. Maka mereka itu bersungguh-sungguh. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, kamu berlumba-lumba lah buat baik. Dia suruh kita berlumba-lumba, bukan buat umur. Maknanya ataupun berlumba kenderaan. Ada orang kata saya nak pakai kereta yang dalam Terengganu, dia seorang je pakai. Akan kereta labi di jalan Bandar. Memang dia seorang je pakai kereta di Bandar. Apa dok fikir ke benda gitu, dah rugi masa habis ke tu. Fikir benda-benda kebajikan. Maknanya saya fikir nak buat satu benda kebajikan yang saya buat ramai orang dapat manfaat. Kan bagus. Alhamdulillah. Mana kalau keadaan macam itu, maka dikatakan berlumba-lumba buat baik. Maka kalau buat baik kita berlumba-lumba, maknanya kita tengok kalau orang tu baca Quran satu juzuk, kita nak satu juzuk setengah, saya lebih baca. Orang tu satu juzuk setengah, saya nak dua juzuk. Dua juzuk, saya nak juzuk setengah. Maknanya kalau begitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni dok. Tak apalah, dia tak banyak-banyak, kita tumpang dia je. Itulah yang ada hari ni. Tak apalah, saya pergi kenderaan, awak guna kebaikan, saya nak tumpang pahala awak buat, saya nak tumpang lagi. Ini yang ada dalam hati. Maka disuruh kita berlumba-lumba, sehingga kan Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq selalu berlumba-lumba, dan Saidina Umar selalu kalah. Kalau tak, maknanya bila dia tengok Saidina Abu Bakar dapat laporan ada orang tua yang susah, Saidina Abu Bakar lepas subuh pergi selalu. Dapat mesej sebelum subuh, ada orang tua susah. Gambarannya begitulah, dapat laporan pas main subuh, tak birik panjang, terus pergi selalu. Saidina Umar tengok Saidina Abu Bakar pergi ke mana ni, pergi tengok, pergi kat rumah orang fakir, perempuan tua yang fakir, yang tidak ada orang ambil cara ke dia, orang tak hiraukan dia. Saidina Abu Bakar tolong kemas, balik pulak pikul gandum, apa yang boleh bagi-bagi. Orang tua dulu kata, harap gemu je Abu Bakar ada saja. Maknanya orang tua tu tak tahu Saidina Abu Bakar. Apa orang tua tu kata, sepatutnya mu yang jadi khalifah, bukan Saidina Abu Bakar. Nya Saidina Abu Bakar tak ada. Dia kena puji, dia kau kena kutuk. Mu yang bagus kata, kena puji. Bagus bukan Saidina Abu Bakar. Balik. Habis daripada itu, Saidina Umar pergi. Habis sesal je, Saidina Umar pergi. Makcik boleh lah saya tolong. Tak payah. Ada tak orang tolong? Dulu tak payah. Esok kan Saidina Umar Al-Khattab pergi. Lepas main subuh pergi selalu, supaya Saidina Abu Bakar tidak dam. Bila dia pergi, ternyata sudah selesai kata. Dia kata ada tak orang mari. Orang mari. Orang tu besar-besar dia, bagus ni. Maknanya, siapa? Orang kemarin Saidina Abu Bakar. Pergi bila? Sebelum subuh. Saidina Umar pergi lepas subuh, sebelum subuh. Mana kalau Saidina Umar tu pergi esokkan sebelum subuh, sebelum tu lagi, mana lewat malam dia mari. Gitulah keadaannya. Sehingga kan dia nak berlumba-lumba dua orang tu, tak dapat. Saidina Abu Bakar selalu mendahului Saidina Umar.
Lumba bahagian mana? Bahagian buat ibadat kepada Allah. Infak gitu kan. Sayyidina Umar infak 1/2, Sayyidina Abu Bakar infak habis semua sekali. Siapa nak buat macam Sayyidina Abu Bakar, disilakan. Banyak kita siap. Tapi jangan susah hati lah. Lepas pada tu menyesal pula dia kata habis duit tu. Baik, lalu dikatakan bahawa menyegerakan kebajikan dan memohon akan kami, dan memohon kepada kami, yakni berdoa kepada Allah, kepada Allah Ta'ala dengan sukanya dan takut, dalam keadaan gemar rasa suka kepada Allah, suka inginkan pahala, syurga dan sebagainya. Orang awam macam kita nak syurga, nak pahala. Lepas tu diceritakan syurga, siapa yang sembahyang sunat 10 rakaat, ada riwayat lain kata 12 ke 10 gitu, lupa dah, selain daripada sembahyang yang wajib, sembahyang sunat, Allah Ta'ala bana lahu baitan fil jannah, dibina baginya satu rumah di dalam syurga. 10 rakaat selain daripada yang wajib. Yang wajib itu 10, kalau hak 12 lebih lagi, hak banyak lagi lebih lagi. Maknanya kalau orang tu buat sembahyang 100 rakaat, dah sembahyang dia 100 rakaat. Ke sembahyang tahiyat masjid, masuk keluar, bukan lelah sembahyang, lelah lagi bagi. Sembahyang keluar balik, masuk balik, boleh cukup 100. Nak boleh cukup 100. Di antaranya sembahyang tahajud. Sembahyang malam boleh buat sampai ke cerah. Bukan pukul 8 pagi tahajud lagi tu. Maknanya boleh sampai kepada fajar tu, boleh ikut pandai banyak mana boleh buat. Maka dikatakan bahawa kita ni ingin harap, maka bolehlah harap pahala, harap tu. Tapi bagi orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang muqarrabin, orang yang betul-betul dekat dengan Allah, dia tak ada harap dah syurga ni akan. Dia tahap muqarrabin. Ada orang kata ada orang tamu ke syurga, tamu ke takut neraka. Kita nak syurga dia kata. Ini orang yang maqamnya lain. Orang yang maqamnya yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Dia sudah inginkan redha Allah. Dia inginkan keredaan Allah Ta'ala semata-mata. Lalu dikatakan bahawa memohon akan kami dengan sukanya dan takutnya, dan adalah mereka itu bagi kami khusyuk, yakni mereka itu kepada Allah khusyuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah engkau senyata telah engkau belakangkan Aqabah ini yang ketakutan. Andai kata kamu dapat belakangkan, maksudnya belakang dapat menghadapi halangan ini Aqabah, dapat halangan, lepas halangan ini, maknanya dah sudah mencapai rasa takut. Ada takut tak dalam hati? Ada rasa harap dalam hati? Ada tak harap dan takut? Sentiasa ada dalam hati ketika kita buat amal ibadat. Kalau kita dapat ada dalam hati kita takut dan harap, yang mana takut dan harap yang ada dalam hati menyebabkan nafsu kita cenderung kepada taat, kita sudah dapat melepasi halangan ini. Hari ini tak lepas lagi kita. Tak lepas lagi kita. Macam-macam kita duduk sibuk ke benda-benda lain lagi, maka akhir kali hati ni tak ada lagi takut. Maka mesti ada takut dan harap dalam hati. Maknanya bila ada dah takut dan harap, takut dan harap itu yang menyebabkan nafsu kita semangat kepada ibadat. Itu baru jadi. Semangat ibadat benar boleh tinggal maksiat, dan benda itu berterusan. Berterusan jadi semangat sama, sehingga tidak ada lagi lalai, tidak ada lagi lemah. Tidak ada lagi lemah untuk beribadat, tidak ada lagi lalai dalam beribadat, sehingga melakukan maksiat sudah tidak ada lah. Bermakna kita telah meletakkan belakang Aqabah ini, maknanya kita dapat mengatasi. Maknanya Aqabah ini, halangan ini. Dengan apa? Dengan pertolongan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Kita dah Allah amal ibadat. Kita nak bangun malam, kita gantung macam macam. Itu kong bunyi pong lah kong. Pecah jalan saya. Lepas tu tak bangun. Apa ni tak bunyi? Tengok lah, hancur. Sedih. Dah gantung tu benda tu. Dah gantung. Tak boleh gantung dengan diri kita. Bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala lah yang memberi pertolongan kita. Sebab tu jangan tengok ibadat, apa nak bangga amal ibadat, banyak mana amal ibadat, jangan bangga. Cuba kita latih diri kita. Kalau moleknya orang tak tahu ibadat kita, rasa malu kalau orang tahu ibadat kita, sebagaimana rasa malu kalau orang tahu maksiat kita. Tengok pakai jubah sekepang, tampak amal cair ni. Sebab apa? Sebab tahu lah dia ni punya biasa macam ni. Maka dikatakan bahawa seseorang tu kalau dia buat amal ibadat rasa takut.
kepada Allah Ta'ala, rasa harap kepada Allah. Sebab tu kena jaga. Yang pertama mesti ada ilmu. Ilmu mesti ada adab ilmu, adab dengan guru, adab dengan amal pada ilmu tadi, semua kena ada. Kemudian bila beramal tadi, mencari jalan mencari Allah, mesti kena ada ikhlas. Dan ikhlas tadi sampai meninggalkan maksiat kena ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa adalah engkau sebenarnya telah engkau belakangkan akabah ini dengan pertolongan Allah dan dengan elok tauhid dengan sebaik-baik pertolongan. Kita boleh buat amal ibadat ini tauhid dengan tauhid Allah, pertolongan Allah. Maknanya kalau tidak tak boleh sampai sini. Maknanya tunggu-tunggu ben tak mari, ben rosok. Tapi siapa go? Siapa dia apa dengan pertolongan Allah? Dengan pertolongan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dengan taufik Allah maka beberapa bagimu daripada manusia dan juga jernih pada dunia, dan beberapa bagimu daripada pertaruhan yang mulia-mulia. Jadi dengan taufik, dengan beberapa bagimu daripada manusia, maknanya dengan pertolongan Allah, dengan kebaikan, dengan pertolongan orang-orang pun ada juga. Dengan arti kata dengan pertolongan Allah, dengan kita dapat buat baik dengan orang, dan juga dengan kita dapat menjernihkan dunia, dengan arti kata tidak terpedaya dengan dunia. Kalau betul-betul orang yang sudah ahli ibadat dia sudah tidak terpedaya dengan dunia, dan dia dapat pertaruhannya mulia, simpanan yang baik. Apa simpanan kita? Kita dah simpan belaka ni, ini semua simpanan belaka. Mari kuliah, mari belajar ilmu, dapat pahala kita simpan. Saya tanyalah pahala banyak mana Allah Ta'ala beri pahala ke saya. Saya pernah berhati satu kuliah. Masa tu saya belajar pondok lagi. Saya ingat lagi, saya pergi dengan sahabat saya hari Jumaat. Jadi hari Jumaat tidak ada kuliah. Masa saya belajar Kemaman dahulu. Banyak motor pergi. Ya, ada tuan guru mengajar di surau. Tuan guru mengajar pondok kita juga. Tapi masa hari Jumaat dia tak mengajar kat kita, dia mengajar kat surau. Dia mengajar lah. Alhamdulillah. Maknanya pelajarannya bab tasawuf masuk dalam hati. Punyalah masuk dalam hati, orang tu jadi takut. Jadi takut dia tanya. Nak tanya sikit, dia tak bagi tuan guru bagi aku ustaz gitu lah. Dah saya takut ni, ibadat saya tu terima tak nak tanya, terima tak kata tu ni. Kata tuan guru tu mana aku tahu ya. Bagi takut, dia dah lain takut dah, dia jadi semacam takut dia tanya orang tu, terima dah. Jadi nak suruh tuan guru tengok. Tuan guru tanya, tuan guru kata dia pun tak tahu. Mana tak tahu terima tak terima. Maka sebenarnya kita buat amal ibadat ini satu simpanan. Allah Ta'ala akan simpan. Maka sebenarnya kita buat kebaikan bukan oleh orang je, oleh kita. Kita ada duit, kita jamu orang makan. Jamu orang makan. Oh sedap, orang lain makan, kita cari pergi sedap-sedap. Dah oleh kita. Orang makan tu bahagian makan, bahagian pahala kita lebih pada setiap kali orang makan. Atau kita jamu 500 orang, atas orang tu dia dah dapat pahala lagi. Maka demikian pahala maknanya Allah Ta'ala beri, itu simpanan kita. Yang baik-baik. Dan dikatakan yang mulia, pahala yang amat besar pada akhirat, dan juga simpanan yang baik, pahala yang besar di akhirat. Bermula Allah Subhanahu Wa Ta'ala tempat minta, tempat permintaan. Allahus Samad, Allah Ta'ala tempat pergantungan. Allah Ta'ala lah kita meminta, bahawa ditolong akan kami dan akan kami. Itu yang kita suka baca kitab Imam Ghazali. Maknanya setiap kali kita membaca doa, membaca kitab Imam Ghazali, kita didoakan oleh Imam Al-Ghazali. Doakan supaya Allah Ta'ala tolong saya dan tolong kamu. Kamu tu siapa? Kita yang membaca, kita yang mendengar. Sebab itu kalau boleh nak beli buku, cari buku kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kerana siapa yang membaca kitab Imam Al-Ghazali, dia akan rasa asrarnya, rasa rahsia-rahsianya. Maknanya. Lalu setiap kali kita baca, Imam Ghazali akan doakan. Dan dia mati dah nak doa banyak kita. Orang alim, dia mati sebenarnya dia hidup. Kita yang jahil, kita sudah mati walaupun kita hidup. Dan ingat Imam Ghazali, orang sebut lagi nama. Siapa sekarang? Kita mati dah sebut lah. Hari 2 hari tu tak ada sungguh. Pasal dah tak sebut dah. Anak kita sebut doa kita. Maknanya. Maka begitu juga doa dia akan berterusan. Maknanya
Maka kita baca kitab ni, dia dapat pahala. Kita pun dapat pahala, doa dia pun akan sampai kepada kita, insya-Allah. Lalu dikatakan bahawa akan kami dan juga akan kamu dengan keelokan taufik, dengan sebaik-baik pertolongan Allah, taufik dan kebenarannya, dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya ialah Tuhan yang Arhamar Rahimin, yang pengasih daripada segala yang mengasihi. Siapa yang kasih kita? Allah, ibu bapa kita. Allah Taala lebih kasih pada ibu bapa. Siapa yang kasih kita? Guru kita. Allah Taala lebih kasih daripada guru kita. Siapa yang kasih pada kita? Kasih kita. Allah Taala lebih kasih pada kekasih kita. Maknanya Arhamar Rahimin, Allah Taala sangat menyayangi kita. Tapi nak sayang jangan jauh pada Allah. Allah Taala kasih kita jauh-jauh. Allah Taala kasih kita jauh. Mesti kita dekat dengan Allah. Dengan beribadat kepada Allah Taala dan Tuhan yang ajwadu, yang Maha Pemurah. Bagi yang judi, yang bagi yang segala orang yang pemurah. Pemurah, orang lain pemurah, Allah Taala murah lagi. Yang dia murah tu daripada Allah Taala belaka. Maknanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya untuk kita berpaling daripada maksiat, wala quwwata, tiada kekuatan untuk melakukan amal ibadat illa kecuali billah, dengan Allah, yakni dengan pertolongan Allah. Aliyil azim, yang maha tinggi lagi, maha besar lagi, maha agung. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita mohon pada Allah, macam mana nak tinggal maksiat. Dalam hari fikir kot saya buat ibadat maksiat tidak ditinggalkan. Jadi mohon kepada Allah dengan berkat kitab Imam Al-Ghazali ini, dengan berkat apa yang kita baca ini, moga-moga kita keluar nanti Allah Taala jadikan kita boleh tinggal maksiat dengan mudah sahaja. Amal maksiat yang kita telah lakukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ridna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.